Terima kasih Puan Pengerusi. Pada 4 bulan September 2023, kerajaan telah meluluskan sebahagian permohonan pengambilan pekerja asing bagi 3 sektor, iaitu melibatkan kedai gunting rambut, tekstil dan kedai emas yang sebelum ini dibekukan sejak 14 tahun lalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata, kelulusan itu hanya melibatkan sebahagian daripada 15,000 permohonan, iaitu seramai 7,500 orang pekerja. Ini kerana kerajaan mahu mengutamakan rakyat tempatan. Ini merupakan tindakan yang baik. Walau bagaimanapun, masalah utamanya masih belum selesai. Peniaga-peniaga dari ketiga-tiga sektor ini masih menghadapi kesukaran untuk bagi kelulusan pekerja asing yang diperlukan bagi sektor masing-masing. Ini kerana syarat-syarat yang dikenakan amat ketat untuk diikuti. Difahamkan bahawa untuk membuat permohonan pekerja asing, majikan perlu mengemukakan slip gaji terkini, penyata KWSP terkini, penyata perkeso dan kontrak pekerjaan terkini bagi pekerja-pekerja tempatan yang sedia ada. Masalahnya, ramai majikan ini tiada lagi pekerja tempatan. Jadi bagaimana mereka akan kemukakan butiran-butiran ini? Andai kata kalau butiran-butiran ini tiada, permohonan mereka untuk mendapatkan pekerja asing ini ditolak serta-merta. Keseluruhannya, perkara ini nampak bagi majikan-majikan ini terpaksa mengambil pekerja-pekerja tempatan duluhi demi mendapatkan pekerja-pekerja asing. Pendekatan ini mungkin sesuai untuk perniagaan berskala besar, tetapi ini menjejaskan perniagaan yang kecil yang tidak berupaya untuk bayar pekerja tempatan yang mana jelas bukan mahir dalam bidang tersebut. Selain itu, pihak kementerian juga meminta majikan untuk mengemukakan sijil perakuan penginapan untuk pekerja-pekerja asing. Masalahnya, mereka tidak diberitahu lagi berapa pekerja asing yang mereka akan diterima. Jadi, macam mana nak mohon sijil perakuan penginapan kepada JTK? Ada majikan yang belanja sehingga RM20,000 untuk menyediakan tempat penginapan untuk mendapatkan sijil dahulu. Dan kalau permohonan mereka ditolak, duit yang mereka belanja untuk penginapan ini tidak menjadi satu kerugian besar kepada mereka. Puan Pengerusi, satu lagi masalah yang sering dibangkitkan oleh majikan-majikan ini adalah keperluan sijil SKM untuk memohon pekerja asing. Ramai daripada majikan ini membuat perniagaan seperti penggunting rambut, tukang emas dan peniaga tekstil secara turun-temurun. Mereka belajar kemahiran-mahiran ini daripada ayah atau nenek moyang mereka. Bagaimana nak dapatkan sijil SKM untuk pihak seperti ini? Khususnya dalam kalangan masyarakat India. Perniagaan emas dan kedai gunting rambut ini merupakan suatu kemahiran yang mereka mempraktikkan secara turun-temurun. Dalam situasi sebegini, adakah sijil SKM ini mandatory? Perkara sebegini memang menyukarkan. Sebagai kesimpulannya, memang nyata kelulusan 7,500 orang pekerja bagi 3 sektor ini seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri harus diteliti dan diperlalusi semula jika kerajaan komited untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 3 sektor warisan masyarakat India ini. Dalam pada itu juga saya bagi Kelang kita mohon bagaimana apabila kerajaan menyatakan hanya separuh yang dapat diluluskan, separuh lagi adalah perlu ambil pekerja tempatan. Saya hanya nak tahu berapakah jumlah peruntukan yang telah diperuntukkan untuk memberi latihan teknikal kepada dalam 3 sektor ini. Keutamanya mungkin dalam penggunting rambut, khasnya adalah penggunting rambut memang banyak khusus yang pernah kita dengar. Tapi tak pernah kita dengar khusus untuk yang mana tukang emas untuk kaum India. Kita tak pernah dengar perkara-perkara ini. Adakah institut pernah dibina atau adakah orang yang mahir telah ada pengajar mahir ada di luar sana untuk mengajar kepada anak tempatan di sini dan juga kepada tekstil dan sebagainya. So maka saya percaya KSM patut memberi jawapan yang agak lengkap berkenaan tentang peruntukan dan juga program-program yang tersedia ataupun akan dirancang masa depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Saya jemput Yang Berhormat Padan Terap.